Kisah pertama kita malam ini ialah berkenaan dengan sebuah ayat yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-69. Siapa ada telefon yang aplikasi Al-Quran, boleh tolong rujuk, takut-takut saya ni tersilap baca baris ke, tersilap noktah ke. Jadi dalam surah Al-Ahzab ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha." Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, ini adalah satu pesanan daripada Allah kepada orang-orang yang beriman yang pernah hidup sezaman dengan para sahabat-sahabat Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, la takunu kallazina azaw Musa, janganlah kamu menjadi seperti sebahagian daripada pemuda-pemuda Bani Israel yang mereka pada waktu dahulu pernah menyakiti diri Nabi Musa alaihi salam. Ayat ini mujmal, ayat ini umum. Wahai orang beriman, jangan kamu jadi seperti sebahagian pemuda-pemuda Bani Israel yang waktu dulu mereka hidup sezaman dengan Nabi Musa, mereka pernah menyakiti diri Nabi Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, dan Allah telah menyucikan, Allah telah menafikan, Allah telah membuang gosip-gosip yang mereka katakan kepada Nabi Musa, bohongan-bohongan yang mereka katakan kepada Nabi Musa, agakan-agakan yang mereka katakan kepada Nabi Musa, was-was yang mereka katakan kepada Nabi Musa. Wa kana 'indallahi wajiha, sesungguhnya Musa alaihi salam itu salah seorang daripada nabi-nabi yang mempunyai kehormatan, yang mempunyai kemuliaan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila ayat ni mujmal, bila ayat ni umum, kita tak akan mampu faham apakah yang ingin dimaksudkan oleh Allah menerusi ayat ni. Bila kita baca, dengar betul-betul, wahai orang yang beriman, jangan kamu jadi seperti sebahagian pemuda Bani Israel yang menyakiti diri Nabi Musa. Dan Allah menyucikan Nabi Musa daripada gosip-gosip, fitnah-fitnah dan agakan-agakan mereka. Faham ke tak faham? Tak tahu tang mana mereka menyakiti Nabi Musa, bentuk mana mereka menyakiti Nabi Musa, cara mana mereka menyakiti Nabi Musa, kes apa yang sebenar berlaku. Jadi kita tak akan faham. Jadi untuk memahami sebahagian daripada pentafsiran ayat Al-Quran, kita ambil yang nombor 2. Sebab Al-Quran yang pertama mentafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Pentafsiran bentuk kedua mentafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, kita nak tafsirkan ayat ni, kita nak detailkan ayat ni, kita nak bagi pencerahan pada ayat ni menerusi hadis-hadis daripada Nabi. Yang pertama ialah hadis yang terdapat di dalam Bukhari. Sumber rujukan paling asas dalam ilmu hadis, kalau nak tahu kisah yang saya akan bawa ni, boleh rujuk Sahih Bukhari, bab ahadis al-anbiya. Dalam Bukhari cari bab ahadis al-anbiya, iaitu bab kisah-kisah ataupun cerita nabi-nabi. Buka jilid ke-6, muka surat 436, hadis 3404. Bab ahadis anbiya jilid yang ke-6, muka surat 436, hadis 3404. Juga kisah ini, hadis ini diriwayatkan di dalam babul ghusli. Bab mandi pun ada juga, iaitu bab mandi bertelanjang. Dalam jilid 1, muka surat 385, hadis bernombor 278. Bab mandi jilid 1, muka surat 385, hadis yang bernombor 278. Jadi ada dua bab hadis ni diceritakan dalam Bukhari. Kalau nak rujuk Sahih Muslim, buka kitab Babul Fadail,
iaitu bab kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan Nabi Musa. Jilid keempat, hadis yang bernombor 1841. Juga dalam babul haid. Kalau tadi Imam Bukhari dalam sahih dia bab mandi, Imam Muslim bawa hadis ni dalam babul haid, iaitu mandi telanjang secara bersendirian selepas didatangi haid, iaitu boleh rujuk jilid 1 muka surat 267, hadis yang bernombor 339. Jilid 1 muka surat 267, hadis bernombor 339. Baik. Di dalam kedua-dua sahih ini, Bukhari ataupun Muslim, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat tadi, pentafsiran dia melalui hadis Nabi tadilah. Nabi kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Musa itu adalah seorang yang tersangat pemalu dan menutupi diri. Nabi Musa ni seorang yang sangat pemalu dan menutupi diri. Kulitnya hampir tidak kelihatan kerana dilindungi oleh sebahagian besar pakaian dia. Tetapi ada sesetengah pemuda-pemuda Bani Israel yang menyakiti diri Nabi Musa alaihi salam. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa perkara-perkara yang berbentuk was-was, perkara-perkara yang berbentuk agakkan-agakkan berupa pembohongan dan fitnah. Jadi kita akan cerita apa kisah yang sebenarnya berlaku. Begini, pada zaman dahulu yang ada keterkaitan dengan Bani Israel dan Nabi mereka Musa, kebiasaan bagi orang-orang lelaki Bani Israel ni, bila mereka nak menyucikan diri mereka, nisbah menyucikan diri, bila mereka ni nak mandi, turun bersuci, tak kira mana-mana sumber ataupun punca air. Kalau mereka nak mandi di sungai ke, mereka nak mandi di laut ke, mereka nak mandi di tasik ke, mereka nak mandi di danau ke, ataupun tempat-tempat awam yang terbuka lain, kebiasaan dan adat bagi Bani Israel ni, mereka suka mandi secara telanjang dan berbogeh. Itu budaya, tu adat orang-orang Bani Israel dulu. Mereka mandi dahlah tempat awam, tempat terbuka, mandi pula dalam keadaan telanjang dan berbogel. Jadi bila mereka nak mandi, mereka akan mandi secara beramai-ramai. Contoh, mai kita pergi mandi sungai ramai-ramai, mai kita pergi mandi tasik, mai kita pergi mandi laut. Jadi sebahagian daripada mereka ikut hadis Nabi, waktu mereka mandi itu ada sebahagian daripada mereka melihat kepada aurat mereka yang lain. Jadi bukan saja mandi itu ramai saja-saja, tapi kadang-kadang mereka lihat kepada aurat sahabat-sahabat ataupun aurat kawan-kawan mereka. Jadi bila ni dah jadi kebiasaan dan adat daripada kaum Bani Israel, tambah pula zaman mereka ada Nabi, zaman mereka ada Rasul. Jadi mereka nak buat perkara yang sama kerana mereka ni nak memuliakan Musa. Mereka nak menghormati Musa, Nabi mereka. Jadi sampai waktu tertentu kalau mereka ni nak pergi mandi, nak hormat kat Musa, nak mulia kat Musa, wahai Nabi Allah Musa, mari kita pergi mandi sama-sama. Mari kita pergi mandi laut ke, mandi sana ke, mandi situ. Jadi Nabi Musa ni yang bersifat pemalu, Nabi Musa yang sentiasa menjaga kulit dia, Nabi Musa yang sentiasa jaga badan dia, lebih-lebih lagi aurat dia, sentiasa menolak permintaan dan pelawaan daripada kaumnya pemuda-pemuda Bani Israel. Tak apalah kalau hang nak mandi, hang pilah. 2-3 kali ajak pun duk tolak, 2-3 kali pelawa pun duk tolak, padahal mereka ni nak menghormati Nabi mereka. Dah ni Nabi, dah tu budaya dia, tu adat dia, mai mandi sama-sama. Mari kita pergi bersucikan diri sama-sama. Tapi sentiasa ditolak permintaan dan pelawaan tadi. Yang akhirnya bila banyak kali dah ditolak, banyak kali dah dikecualikan oleh Nabi Musa, maka pada suatu ketika sewaktu mereka ni duk mandi, bila duk mandi ni dah timbul agakkan dah timbul waswas, dah keluar berita-berita yang menjadi persangkaan semata-mata. Jadi hak sambil duk mandi tu pasal apalah Nabi kita Musa ni? Kalau kita ajak mandi sama-sama dengan kita, kita ajak dia mandi ramai-ramai dengan kita, asyik dia tolak saja permintaan kita, asyik dia tolak saja pelawaan kita. Mungkin kot di tubuh dia tu ada kecacatan badan tertentu.
Mai hak tu pula mungkin naik kurak, banyak kurak kot tubuh Nabi Musa. Kalau mandi dengan kita ramai-ramai menyebabkan dia jadi malu. Hak tu pula mungkin ada kudih kot. Hak ni mungkin ada nanah kot, menyebabkan kalau dia mandi dengan kita dapat tentukan air pada tubuh dia, menyebabkan dia ni jadi malu. Tu perkara-perkara yang jadi persangkaan mereka, sebab banyak kali Musa tolak pelawaan. Bahkan lebih jauh, ada yang sampai berkait dengan aurat Nabi Musa. Mungkin batu kemaluan Nabi Musa ni besar sebelah kot. Tahu tak jenis penyakit besar batu besar sebelah? Istilah saintifik dia sebut penyakit hernia. Penyakit hernia ni dia panggil apa ni? Dia panggil angin apa tu? Angin pasang surut ke? Angin pasang surut. Kalau sini angin pasang surut, kalau Kelantan dia panggil uluran. Penyakit uluran. Uluran ni ada dua. Satu uluran batu, satu uluran angin. Hak jenis banyak makan nyawa, uluran angin. Dia jadi tersumbat angin bahagian perut ni, boleh tarik nyawa. Tapi hak lebih ringan uluran batu, biasa dia akan menyebabkan salah satu batu kemaluan ataupun batu zakar kita tu jadi besar sebelah. Jadi dia kata mungkin Musa ni ada penyakit ni kot, menyebabkan kalau kita tengok dia punya kemaluan, kita tengok dia punya batu, menyebabkan rasa malu dia. Atau lebih jauh dia kata mungkin batu, kedua-dua batu zakar Nabi Musa ni lebih besar daripada saiz biasa, lebih besar daripada saiz normal. Satu lagi penyakit. Jadi benda tu hak duk agak, benda tu hak mereka duk cerita sama dia. Tapi bagi hak Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang berlaku dia pasti akan menyucikan zat Nabi ataupun zat Rasul dia daripada perkara-perkara yang boleh menjatuhkan aib, yang boleh membuka maruah seseorang Nabi dan Rasul yang sampai jatuh pada tahap penghinaan seperti itu. Jadi Allah Allah rancang satu peristiwa, Allah rancang satu kisah bagaimana nak rilis perkara tersebut daripada berterusan. Ditakdirkan pada suatu hari Nabi Musa ni dia nak menyucikan diri dia, dia nak mandi. Jadi dia tengok tak ada orang di kawasan tertentu, dia akan cuba pilih kawasan yang jauh pada orang, kawasan yang lebih terpencil, kawasan yang sememangnya tak akan ada orang lalu lalang di situ. Dan Nabi Musa pun bila dia sampai di tebing sebuah sungai ni, dia tanggal pakaian dia, dia tanggai baju dia, dia tanggak seluar dia. Walaupun dia sendiri pun mandi dalam keadaan membuka aurat dia, telanjang dan berbogel, tapi bukan tempat orang ramai. Jadi dia letak pakaian dia tadi atas sebiji ataupun sebuah batu. Dia letak baju dia atas batu, dia pun turun dalam sungai, dia pun mandi, dia pun menyucikan diri dia. Jadi selepas selesai Nabi Musa tadi mandi dan menyucikan diri dia, dia naik balik pi nak dapatkan pakaian hak dia tinggal atas ketul batu tadi. Jadi bila tangan dia nak ambil, bila tangan Nabi Musa nak capai pakaian dia tadi, batu tadi bergerak sendiri, seolah-olah lari daripada diri Nabi Musa. Dia nak ambil, batu tu bergerak, tak. Dia nak ambil, batu tu lari. Dia nak ambil, batu tu lari. Jadi terkejut Nabi Musa. Pasal apa yang sifat batu sebelum ni bukan jenis boleh berjalan, bukan boleh bergerak, tiba-tiba hari ni Allah tunjuk satu keajaiban, pakaian dia ada atas batu tadi cuba lari daripada dia. Jadi dia pun kejar agak cepat sikit, batu tu lompat lagi cepat, batu tu lompat lagi laju, lari daripada dia. Dan akibat dia nak juga pakaian dia, dia lari hambat kuat sikit, batu tu bukan saja lompat tapi terbang. Maksudnya bukan terbang tinggi macam UFO tu, terbang tahap rendah lari kat dia. Dia pun duk kejap ni, duk kejap, dia makin laju, batu tu pun laju. Tiba-tiba sampai satu tempat, batu tu berhenti. Bila batu tu dah benar-benar berhenti dan dia confirm yakin batu tu berhenti, dia pun pergi ambil pakaian dia. Bila dah ambil baju dia, ambil seluar dia, ambil pakaian dia, dia pun baru perasan tengok, aku ni dua tempat orang ramai. Tak perasan duk kejap tadi kerana nak pakaian, tak tengok dah apa yang berlaku sekeliling. Ambil baju tu, ramainya orang duk tengok aku. Jadi antara yang tengok tu sebahagian pemuda Bani Israel yang duk bercerita pasal Nabi Musa sebelum ni, yang duk buat persangkaan buruk pada Nabi Musa sebelum ni. Jadi bila mereka tengok batang tubuh Nabi Musa, dia kata, ya Allah, sesungguhnya apa yang kita duk buruk sangka, apa yang kita duk kata-kata tu semua tak kena.
Hak mana kata ada kurak, elok saja kulit Nabi Musa, tak ada kurak pun. Hak kata ada kudih, ada nanah, tak ada kudih pun, tak ada nanah pun. Hak kata jenis penyakit hernia, batu besar sebelah pun okey saja. Hak kata jenis batu tak normal, besar daripada biasa pun okey saja. Kita ni dah tersilap melakukan persangkaan dan tuduhan yang bukan-bukan pada Nabi Musa. Kita kena minta maaf lepas ni pada Nabi Musa. Dan ini adalah cara Allah nak riliskan sifat tersebut, sifat sangka buruk, sifat kata-kata yang tak ada asas terhadap Nabi Musa. Tapi bentuk perjalanan cerita tu agak ganjil, bentuk perjalanan cerita agak aneh. Agak-agak kalaulah Allah nak buat dari sudut lain, kami ni duk agak, wahai Musa, kamu ni naik kurak, cuba selak baju kamu, agak-agak minta lagu tu Nabi Musa akan selak ke? Payah orang nak selak lagu tu. Kami agak-agak kamu ni jenis batu besar sebelah, cuba selak batu kamu, kami nak tengok. Kalau orang minta dengan kita pun agak-agak selak ke? Payah nak selak lagu tu. Cari Allah kerik satu benda yang buat lagu tu depa tak perlu kerja keras, tapi salah kita duk agak. Dengan jenis minta-minta terus. Allah lebih mengetahui apa yang baik untuk setiap hamba dia. Jadi dengan peristiwa tersebut menyebabkan tembelang mereka selama ni dah pecah, agakkan mereka dah salah, was-was mereka dah silap, lalu lepas tu mereka minta maaf dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun bila dah pakai pakaian dia ambil tongkat dia. Dia ambil tongkat dia rotan batu tadi, dia pukul batu tadi macamlah seorang bapa rotan anak dia yang melakukan kesalahan. Sifat rotan tadi macam anak kita bersalah, kita ambil rotan, pukul cara kuat ke, pukul cara macam mana? Bukanlah kuat sangat, pukul cara orang nak didik. Jadi dia kata, batu ni tak ada kerja hang hari ni, dia buat pelari baju aku. Dalam Bukhari sebut ada bekas 3, 4 dan 5. 3, 4 dan 5 bekas tongkat Nabi Musa tu lekat pada batu tadi. Muslim sebut 6, 7, 8. Jadi antara bekas yang disebut antara 3 hingga 8 bekas. Di sini satu lagi keajaiban berlaku kalau kita faham. Secara logika biasa, kalau kayu dalam bentuk tongkat pukul batu, biasa batu pecah ke kayu yang patah? Ikut logik biasa, kayu yang akan patah. Tapi kali ini tongkat kayu Nabi Musa tak patah, tapi batu tu yang berbekas dengan rotan-rotan daripada libasan Nabi Musa alaihi salam. Satu bentuk keajaiban. Walaupun sebelum ni makhluk Allah ni bukan jenis sifat dia berjalan, bukan jenis sifat dia bergerak, bukan jenis sifat dia ni terbang. Tetapi itulah yang Allah nak tunjuk kepada Nabi Musa dan kaum dia, semata-mata nak menyucikan batang tubuh Nabi Musa dan diri Nabi Musa disakiti oleh kaum dia sendiri berasaskan prasangka-prasangka dan agakan-agakan tadi. Baki lagi pengajaran daripada kisah ataupun ayat ini. Jangan sesekali ambil poin yang ustaz mengajak malam ni kita pun nak guna untuk di lain hari. Jadi tiba-tiba tu imam dengan Tok Bilal amri ke, dia kata ustaz cerita semalam boleh mandi ramai-ramai telanjang atau berbogel, dia mai dekat masjid duduk di kolah tu, tanggal baju tanggal seluar mandi ramai-ramai. Apa kerja lah tu imam dengan geluguk ni? Ustaz kata boleh. Bukan kata boleh, ni cerita Bani Israel. Syariat ni dah dimansuhkan oleh syariat Nabi Muhammad. Ada yang syariat Nabi Muhammad dah mansuhkan, ada yang sama tak perlu mansuh. Contoh, dalam Taurat dilarang minum arak. Islam tak mansuhkan, sama dengan agama kita. Dalam Taurat jangan makan babi, ada persamaan, tak mansuhkan. Dalam Taurat jangan berzina, ada persamaan, tak mansuhkan. Jadi ada benda-benda yang Allah mansuh, ada benda-benda yang mempunyai persamaan, tidak perlu dimansuhkan tetapi diteruskan sampailah ke hari kiamat. Itu kisah yang pertama. Sekali dengar, bagi orang yang pertama kali dengar rasa tak berapa nak percayalah cerita ni. Rasa pelik sangatlah, pelik ke tak pelik, nak percaya ke tak percaya, rujuklah Sahih Bukhari, rujuklah Sahih Muslim. Baki lagi rasa terlampau pelik itu sebab kita tak pernah jumpa, kita tak pernah baca, kita tak pernah kaji, itu saja.